Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak ini Allah taala zahirkan, yakni Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain hamnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid AJK Masjid, yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan, yang telah dia nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Sarifati Hadis bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Tulisan Rumi, muka surat 16. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya, kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Seperti riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih kurang mafhumnya, bahawasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangkanya, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang naik atasnya matahari, dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari di materi atas suratannya. Ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Hai hamba Allah yang mensia-sia akan segala hak penghulunya. Hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia dicabut Allah akan rohnya atas ketiadaan syahadah, na'udzubillah dzalik, dan diharamkan mati atas beriman, na'udzubillah dzalik. A'adzanallahu min dzalik, tak lindung kita kepada Allah daripada demikian. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Baik, sebelum tu yang atas ni tadi, orang tidak beramal dengan ilmunya, mati tak ada syahadah, diharamkan atas beriman. Maknanya tak beramal dengan ilmu tauhid lah. Ilmu tauhid ni amalannya dengan hati lah. Dah belajar tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi tidak diamalkan, maka dia mati tak beriman lah. Tetapi kalau dia belajar tentang ilmu fikih, ilmu ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, faraid, ilmu tasawuf, tapi tak diamalkan, dia masih lagi beriman, tetapi orang beriman yang berdosa besar. Itu penjelasannya lah. Hadis apa nama ni, mutasyabihat ataupun hadis tauhid, Dan lagi sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang bahawasanya yang terlebih sangat manusia siksa pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Kalau yang ini dua-dualah tauhid dan juga
fikih dan tasawuf, tiga-tiga ilmu. Kalau ilmu tauhid tak diamalkan, dia belajar tapi tak percaya, dia tak amalkan. Contoh seperti orang yang mengajarkan ilmu tauhid, tauhid Islam kepada orang lain, tapi dia tak percaya apa yang dia ajar. Ada ke? Ada di universiti yang luar negara yang mengajarkan tentang tauhid dalam Islam, tapi dia sendiri tak masuk Islam. Ataupun dia orang Islam, dia belajar ilmu fikih, tetapi dia tak mengamalkan dari segi tauhid, dari segi ibadat, ibadat, menakahan, muamalah, jinayat, syara'id itu tadi, maka dia berdosa, disiksa lah hari kiamat, tapi akhirnya akan masuk syurga juga. Kalau yang tak mengamalkan dari segi tauhid itu, masuk neraka dia selama-lamanya. Na'udzubillah tadi. Dan lagi kata Ibnu Raslan atau Ruslan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan. Artinya, maka orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya diseksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Artinya, ilmu dengan tiada amal itu gila. Ilmu ada tak diamalkan, gila. Dan amal dengan tiada ilmu itu tiada ada, iaitu tiada sah. Jadi bukanlah maknanya bila kita berilmu tak beramal ni berdosa, maknanya pengajarannya jangan belajar, jangan tambah ilmu, tak. Kenapa? Sebab pesan Imam Ghazali, amal dengan tiada ilmu itu tiada ada, iaitu tiada sah. Sembahyang bukan main banyak, sembahyang fardu bukan main tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, tambah puasa sunat, zakat yang wajib ditunaikan, tambah lagi sedekah, zakat sunat, sedekah, haji, umrah, tetapi tanpa ilmu, main ikut-ikut je, main ikut-ikut aje. Kata Imam Ghazali, tiada ada, ini tiada sah. Jadi di samping kita belajar, kita beramal. Pengajaran dia, belajarlah dan beramallah. Bukanlah pengajarannya jangan belajar nanti tak amal, bukan. Bukan begitu, jangan salah anggapan. Cukuplah kata ni beberapa hadis dan juga kata ulama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Baik, mari kita sambung pembacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin bagi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama Palembang. Yang Jawi kesuran 162, yang Rumi kesuran 159. Yang ini masuk pada bab lidah, menjaga lidah. Yang keempat, yang lepas tu mengumpat asal hukumnya haram, berdosa besar. Tapi ada 6 tempat diharuskan, dibolehkan mengumpat. Apa Ustaz? Dah tak payah ulang balik lah, kan? Kalau nak tengok ulangan kat YouTube channel Aidil Hani, minta tolong subscribe sekarang. Subscribe itu percuma, tak perlu keluar duit. Baik, sambung. Yang keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada mira'un, yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Menyalahkan orang, dia benarkan diri dia. Kalau benda tu terbaliklah, perkataan orang tu benar, dia kata salah gitu. Dan jidalun, yakni berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan akan orang. Yang tadi bantah cakap orang, membenarkan dirinya, sedangkan perkara itu salah lah.
Ataupun yang kedua, jidal, berbantah pada masalah ilmu. Orang kata berhujah ataupun berdebat, nak mendirikan dalil tapi niatnya nak mengaibkan, nak memalukan orang. Jadi kalau maknanya adakah salah jidal tu? Tak salah. Yang salahnya tu niat. Niatnya kalau mengaibkan orang, salah lah. Kalau niatnya nak amar ma'ruf nahi munkar, boleh. Dia tak, malah apa nama ni, wajib. Kalau tak didirikan dalil, tak dipatahkan hujah orang tu, dah orang ramai terikut benda salah. Dan munaqasyatun fil kalami, yang ini membantah akan perkataan orang. Kerana sekalian yang demikian, bantah aja, bingking juga. Sikit-sikit bantah, sikit-sikit bingking. Kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang, sakitkan hati orang, dan menjahilkan baginya, membodohkanlah baginya, dan mencela bagi perkataan orang, dan memuji bagi dirinya. Angkat bakul, angkat apa? Masuk bakul angkat sendiri, cerita ni. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi SAW, seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Kalau niatnya amar ma'ruf nahi munkar, tak ada masalah. Macam Nabi-Nabi, bukan Nabi Muhammad SAW sahaja, daripada apa, Nabi Adam lah sampai Nabi Muhammad SAW, mereka menegakkan dalil semua, berhujah, mematahkan hujah lawan. Kata Syekh Abdul Mu'ti, kata Syekh Abdul Mu'ti, yang mensyarahkan akan matan Jauharah pada bicara ilmu usuluddin, al-mira'u munaza'atu al-ghairi fima yudda'i sawabuhu walau dhannan, wal jidalu daf'ul abdi khasmahu an ifsadi qawlihi bihujjatin qasidan tashiha kalamihi wa ibtala kalami khasmihi bighairi haqqin wa huwa muharramun. Artinya bermula makna mira'un itu iaitu membantah akan orang lain pada perkataan yang didakwanya akan benarnya, dan jika pada zan benarnya sekalipun dia sangka benar. Dan makna jidalun itu, jidal iaitu menolakkan hamba Allah akan orang yang membantah akan dia daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil, padahal ia mengqasad niat akan membenarkan akan perkataan, yang membatalkan akan perkataan orang yang membantah akan dia dengan tiada sebenarnya, bukan yang sebenar. Dan yang demikian itu haram. Ini bukan amar ma'ruf nahi munkar, ini memang saja nak lawan cakap, nak menang cakap. Kalau jidal nak amar ma'ruf nahi munkar, itu wajib. Macam mana nak tahu orang tu amar ma'ruf nahi munkar ke saja nak malukan orang, nak menang cakap? Ustaz, tengoklah perkataan dia. Kalau perkataan dia tu sama dengan kitab, dia pada pihak yang benar. Kalau dia tu membantah orang, apa yang dia cakap tu tak sama dengan kitab, itu sama ada yang pertama dia jahil, dia tak tahu yang dia tu tak tahu atau salah tahu, ataupun dia niat nak malukan dia atau nak menang cakap sahaja, Jadi apa-apa pun patah balik pada kitab. Sumbernya tu, perkataannya tu sumbernya bermana, kitab ke tidak? Mana saya tahu, saya tanya. Ni awak si A dengan si B berbantah-bantah, baik tanya si A, ni awak dapat daripada mana keterangan awak ni? Sekian-sekian. Yang ni sekian-sekian. Mana yang kata daripada kitab, betul lah tu. Tapi kena tengok juga kitab, jangan takut dia mempetik je, kan? Ini orang kitab Hidayatus Salikin, ambil kitab tu, surat apa? Saya lupa. Lupa pula. Tajuk apa? Cari betul-betul. Apa betul ke dalam kitab Hidayatus Salikin? Contoh, kadang orang main petik je nama kitab, kan? Dia ngapal nama kitab, hafal nama pengarang, lepas tu main petik. Ini dalam kitab Sabil Muhtadi li tafaqquh fi amriddin. Wah,
Nama penuh kitab dia apa ni? Bagi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, nama penuh dalam kitab pun hafal. Tapi belum tentu lagi betul dengan apa yang dalam kitab kan. Semak. Disemak. Baik. Baik. Jadi kalau niatnya tu bukan amal ma'ruf nahi munkar, nak menang cakap, itu diharamkan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-mira'u ta'nun fi kalamil ghairi lidhari khalalin fihi min ghairi an yartabita bihi gharadun siwa tahkiri al-ghairi wa idhari maziyatil qiyasati wal jidalu ibaratun an mira'in yata'allaqu bi izhari al-madhhabi wa taqririhi. Artinya bermula makna mira'un itu iaitu mencela akan perkataan orang yang lain kerana hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan dengan dia kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang yang lain itu. Niat dia memang hina, tak ada lain. Itu haramlah. Dan menyatakan akan kelebihan kebijaksanaannya dan cerdiknya. Dia nak cakap dia tu lebih pandai. Niat dia tu nak hina orang dan nak tunjuk dia tu lagi pandai. Ni kena peringatan untuk diri saya juga kan. Kita semualah. Dan makna jidal tu sebab guru saya pesan buat kitab. Jadi bila berlainan dengan apa yang ustaz-ustaz lain cakap, ni saya buatkan kitabnya. Jadi kalau ustaz lain cakap lain, tanya, mungkin ada kitab lain, mungkin saya tak tahu. Bukan saya hafal semua kitab, ya tak? Mungkin ada kitab lain. Yang bab yang jemaah kita cakap dia nyampaikan isi dalam kitab sabun tadi, kewajipan qada sembahyang. Orang yang disampaikan kata, ada ustaz lain kata tak payah qada. Ya, mungkin ada kitab lain, tanya. Ya tak? Jadi kalau ada, ya alhamdulillah. Kalau tak ada, masalah lah. Dan makna jidalun itu iaitu ibarah, keterangan daripada mira'un yang ta'alluq, berkait dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Jidal. Jadi dua-dua ni kiranya tengok niatnya dan tengok sumber keterangannya. Kalau sumber keterangannya betul tapi niatnya tu salah, pun berdosa juga. Apatah lagi kalau apa yang disampaikan tu salah. Yang pertama sekali, yang betul tu kalau apa yang disampaikan tu betul, yang disanggah tu salah. Itu yang pertama sekali syaratnya, yang tak jadi haram, malah jadi wajib dapat pahala. Yang kedua, niatnya tu ada, ni dah betul lah sumbernya. Niatnya ni apa? Kalau nak menghina orang, nak mencela orang, nak menang cakap, nak banggakan diri sendiri, itu pun berdosa juga. Apatah lagi kalau apa yang dia buat tu salah, tak sama kita lagi kira amar mungkar nahi ma'ruf lah. Kan, terbalik. Alhamdulillah tadi. Dan makna munaqasyah, itu umum daripada mira'un dan jidalun. Kerana tiap-tiap daripada mira'un dan jidalun dinamakan munaqasyatun. Dan sah makna munaqasyah itu mukhasamah, iaitu membantah akan perkataan orang kerana ia menuntut akan haknya. Macam saya buka kitab Faraid Idaman Penuntut penggal ketiga dekat Kampung Senaran Baru. Bab Faraid kan, dia patutnya dapat 1/2, tiba-tiba awak 1/6. Salah cik. Saya patut 1/2 kan. Hak saya tu 1/2. Apa sebab-sebabnya? Sebutlah dalam kitab Idaman Penuntut begini-begini. Contoh kan. Itu membantah kerana menuntut hak atau menuntut akan kebenarannya. Saya tak bersalah, contoh kan.
seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama, nama kitab. Sabda Nabi SAW, inna abghadar rijali ilallah ta'ala al-aladul khasmu. Artinya lebih kurang bahawa yang terlebih benci daripada lelaki kepada Allah Ta'ala itu, iaitu lelaki yang mengekali akan berbantah, membantah aja. Betul salah berdua, yang penting bantah dulu. Imam cakap bantah, Bilal cakap bantah, semua orang cakap bantah ni. Na'udzubillah tadi kan. Baik. Tapi kalau bantah kerana hak, kerana kebenaran, itu tak apa. Niatnya itu amar ma'ruf nahi munkar, tak apa, boleh. Yang ini membanyakkan akan berbantah dan berkelahi, cik gaduh je, bertekak. Kerana sekalian yang demikian itu tertegah pada syarak, dilarang. Dan jika benar sekalipun, kalau benar pun dilarang. Cakap baik-baik lah gunanya, cakap baik-baik. Seperti sabda Nabi SAW, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannati wa man tarakahu wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Artinya lebih kurang, barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia itu batil, bersalah, nescaya diperbuat baginya rumah di keliling syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah itu padahal ia itu benar, nescaya diperbuat bagi rumah di atas syurga. Benar ke salah, dia tak nak berbantah, tapi dia cakap baik-baiklah pesan, kan? Ataupun cakap empat mata, kata berdua sahaja. Jadi yang ditegur tak malu. Tengok tempatlah mana yang kita rasa lebih sesuai ataupun lebih memberi kesan yang baik. Kalau orang tu memang semua orang dibantahnya, jadi itu nak kena jumpa orang yang apa, dia belum jumpa buku dengan ruas, belum kena buku dengan ruas. Jadi cara nak senyapkan ini supaya tak menyalahkan orang aja, memang kena jumpakan orang yang memang kena buku dengan ruasnya. Dia bantah, orang ni bantah balik, biar dia tu tak buat kerosakan lah kan. Itu niatnya kena betul lah. Baik. Kalau saya saja memang cik gaduh je, saya berkelahi je dengan semua orang, dia ajak gaduh, dengan jiran ajak gaduh, dengan kawan ajak gaduh, ajak berkelahi, bertekak, dengan pasangan pun dia ajak bertekak juga. Dia dah biasa bertekak, satu hari mesti mau bertekak. Cari orang lah, dah tak ada orang, pasangan sedikit dia ajak bertekak lagi. Dengan anak ajak bertekak, ataupun dengan bapa, dengan mak, nak mengambil tadi kan. Saya memang keturunan saya ustaz, putuskan. Mulai hari ni awak memutuskan budaya keturunan awak. Contoh kan, ada orang macam tu, daripada bapa dia dapat tahu tu. Macam guru saya ngajar surau agama, dia pernah nampak lah budak ni gaduh tu, bertekak tu. Lepas bertekak tu, siap ludah. Bertekak je lah kan, siap ludah. Ini ikut siapa? Ini ikut bapak ni lah. Tak sendiri bapak lah, mana abang ke kat rumah lah cerita ni. Siap ada ludah ni kan dulu punya cerita gaduh. Sekarang budak gaduh ni ludah dululah. Kan? Macam cerita Sarjan Hasan ke apa kan, balik sokok jatuh kan. Zaman sekarang mana ada ludah-ludah apa semua kan. Ada dia ludah dah tekak, ludah pula tu kan. Daripada keturunan dia mengikutlah kat rumah tu kan, putuskan dengan ikut lagi. Baik. Memang susah lah Saya dulu pun panas badan juga, ikut arwah bapak juga. Tapi isteri saya berjaya lah mengurangkan panas badan tu kan. Dulu saya mula-mula ngajar kuliah tuan-tuan, meja ni entah-entah ni. Kalau tak cukup kuat, lekuk pecah ni. Ingat lagi kat mana, surau
dekat Ulu Tiram tu, taman apa indah tu, lupa nama tempat dia. Itu awal-awal saya mula ngajar kuliah, itu tu ajar tauhid dengan fikih. Yang tauhid ini akidah sesat, wah, dia jadi mangsa. Lepas tu ajar fikih pula, ini berdosa besar, wah, entah lagi. Jemaah tu dia aku ni datang kuliah kena marah, bukan awak yang kena marah ni marahkan orang yang buat salah, jangan buatlah maknanya. Tapi orang yang macam terasa juga aku ke yang buat salah ni, baguslah saya mak diri sendiri kan. Ada orang, ni bukan aku ni, bukan aku ni, orang lain payah juga. Baik, jadi apa nama ni, kalau boleh kurangkanlah, putuskan kalau penyakit turunan panas badan tu kan. Dan sabda Nabi SAW, la yastakmilu abdun haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqqan. Artinya lebih kurang tiada menyempurna oleh seorang hamba Allah akan sungguh-sungguh iman hingga meninggalkan ia akan mira'un dan jidalun, berbantah-bantah. Ia ini meninggalkan akan berbantah dan berkelahi, dan jikalau ada ia benar sekalipun. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala yanbaghi an yakhda'aka asyaitanu wa yaqulu laka azhiril haqqa wa la tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajiru al-hamqa ila syarri fi ma'radil khairi fala takun dihkatan lisyaitani fa innahu yaskharu bika fa idharukal haqqa hasanun ma'a man yaqbaluhu minka wa dhalika bi tariqin nasihati fil haqiqati la bi tariqil mumarati walin nasihati sighatun wa hay'atun wa yahtaju fiha ila talattufin wa illa sarat fadihatan wa sara fasaduha akthara min salahiha. Artinya, jangan sayogianya bahawa memperdayakan akan dikau oleh syaitan dan berkata ia bagimu, nyatakan olehmu kebenaranmu, dan jangan kau lemah di dalam menyatakan kebenaranmu itu. Macam betul kan, syaitan suruh nyatakan kebenaran, maka jangan kau ikutkan akan perkataan syaitan dalam yang demikian itu. Maksudnya jangan berlaku jidal dengan mirak itulah, berbantah dan juga berkelahi. Maka kerana bahawasanya syaitan itu selama-lamanya ia hendak menghela, menarik akan orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Benda tu patutnya baik, dapat pahala, tapi dia ajak supaya berlaku kejahatan lah. Maka jangan kau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan dan tempat kesukaannya. Jangan sukakan syaitan, kerana bahawasanya syaitan itu memberanikan akan dikau, beri semangat untuk apa? Untuk berkelahi ini. Maka kerana menyatakan akan kebenaran itu, iaitu jadi baik, serta orang yang menerima daripadamu akan perkataanmu, dan yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat pada hakikatnya, bukannya dengan jalan berbantah. Salah gitu kan, orang tua cakap salah, sesat gitu. Jadi dengan nasihat. Saya minta maaf kalau dalam kitab begini ceritanya contoh kan, susul ayat tu kan nasihat, kan biar dibanding sendiri. Dalam kitab Sabun Tadin wajib kontak macam ni, Syekh Muhammad Rashad sebut kan. Dan nasihat pun tak terima, sudah. Dan bagi nasihat itu sirah, iaitu perkataan yang lemah lembut, baik-baik, dan berkendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Dan jika tiada demikian itu, dan saya jadi nyata kejahatan dan Allah binasanya itu terlebih banyak daripada baiknya. Kan? Macam guru saya, memang ada ketika memang dia mengajar tu tegas, garam. Tapi sebelum dia pernah mengajar garam, tegas macam tu, dia pernah menyampaikan dengan cara yang lembut, cakap baik-baik, tak dengar.
Bila tak dengar, terpaksalah garang. Macam kita dengan anak kan, nak ni jangan main, dah maghrib jangan main lagi, sebelum maghrib lah balik, tak dengar. Esoknya cakap lagi, nak tak baik, nanti ada ni syaitan nanti, tak dengar. Kan, syaitan keliaran waktu maghrib. Esoknya tak dengar juga, cakap ada pontianak keluar, tak dengar, marah. Tak dengar juga. Dia ada orang tertentu, dia kena tinggi sikit suara, tengok keadaan orang. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa man khalata mutafaqqihata hadzal asri ghalaba ala tab'ihil mirahu wal jidalu wa asura alaihi sumtu idh alqa alaihim ulama'us su'i inna dzalika huwal fadlu wa annal qudrata alal muhajjati wal mujadalati wal munaqashati huwallazi yutamaddahu bihi fafirra minhum firaraka minal asadi. Artinya, barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fikih pada masa ini, dan syaya ghalib biasa atas tabiatnya itu berbantah-bantah. Kalau orang yang baru belajar fikir, dia akan bantah-bantah, salah lah, kau salah, hukumnya macam ni. Pada bicara masalah ilmu dan mencelakan perkataan orang, apa ni, bodoh, salah tu perkataan tu, contoh kan. Dan susah atasnya diam, tak boleh diam, kerana menjatuhkan kepadanya oleh orang alim yang jahat bahawa yang demikian itu iaitu jadi kelebihan dan kemegahan, dan bahawa kuasa atas mendirikan dalil, dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang, dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu yang dapat kepujian dengan dia. Siapa dapat lawan cakap orang ni, dia menang tu. Maka hendaklah kau lari daripada mereka itu seperti lari daripada harimau. Niat tu yang pertama kena betul, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kena sumbernya betul lah. Dan kalau boleh jangan sampai berkelahi. Maksudnya biar cakap tu dengan lemah lembut, cakap dengan bahasa yang baik. Kelima, ikut macam Rasulullah SAW lah. Kan? Bukan Rasulullah saja, Nabi-Nabi sebelum itu pun sama. Dalam kitab Aqidatun Najin kan ada kisah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Allah Ta'ala perintahkan jumpa Fir'aun. Fir'aun ni bukan orang biasa. Dia ni raja tapi mengaku Tuhan. Kan, ulang kaji bab tauhid, kitab Aqidatun Najin kan. Saya cuba ringkaskan. Jadi Allah Ta'ala suruh perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun jumpa Fir'aun ni. Fir'aun ni raja dan mengaku Tuhan, dan dia ni sangat zalim, sangat jahat. Jahat dia ni bukan setakat bunuh orang dewasa, dia bunuh kanak-kanak lelaki. Sebab dia dapat tahu ada ada yang menyampaikan bahawasanya akan ada seorang bayi lelaki yang akan menjadi dewasa, tumbuh dewasa, dan akan melawan engkau, menentang engkau. Jadi apa dia buat? Dia bunuh semua kanak-kanak lelaki. Kalau orang bunuh orang dewasa tu jahat kan. Ini lagi apatah lagi bayi yang tak boleh lawan, suruh bunuh. Memang sangat jahat lah. Jadi suruh jumpa. Bila jumpa dengan Fir'aun, Allah Ta'ala suruh cakap dengan perkataan yang lemah lembut, cakap dengan baik. Orang ni jahat tau, mensyirikkan Allah, mengaku Tuhan, tapi Allah Ta'ala suruh cakap dengan lemah lembut. Apa jadi? Nabi Musa cakap baik-baik, wahai Fir'aun, bertaubatlah, masuklah Islam, mana mengakulah bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan, jadi Tuhan melainkan Allah. Tak dapat selama-lamanya setahun jadilah, tak dapat setahun sebulan jadilah, tak dapat sebulan satu hari jadilah, tak dapat satu hari satu saat ni pun jadilah mengucap kalimah la ilaha illallah tu, kalimah tauhid.
Fir'aun ni bila kena dakwah dengan Nabi Musa, cakap lemah lembut, dia nak terima. Cuma satu masalah dia tak boleh buat keputusan sendiri. Konon raja tak. Tapi dia ada penasihat, dia kata aku tak boleh buat keputusan, nanti aku tanya Haman. Haman masa tu outstation, tak ada kat istana masa tu. Jadi esoknya Haman pun datang. Fir'aun pun cakap, Man, lebih kurang lah saya buat dialog sendiri. Man, aku semalam ni Musa datang kata. Kenapa Musa? Dia buat apa kau? Dia cakap tu lemah lembut je, Man. Aku tertarik dia cakap. Dia cakap dah suruh beriman pun kan. Haman cakap apa? On. Tu bahasa saya lah, saya dialog kan. On. Kau ni yang nak kata bodoh, raja, nak kata pandai, benda macam ni pun kau boleh terikut, pengaruh, dia kata. Haman tu yang mengasut. Kau ni bukan raja je, kau Tuhan tau tak? Kau dah cakap dengan rakyat kau Tuhan, tiba-tiba kau nak beriman, nak mengaku Allah Ta'ala pula Tuhan. Dah lah, tak payah dengar cakap Musa tu. Fir'aun ni kena nasihat, kena perlekeh, kena malukan dengan Haman. Betul lah Man, betul ni cakap kau Man. Ni bukan Man Abdul Rahman, ni Man Haman. Ni Man yang jahat, Abdul Rahman baik. Betul lah Man kau cakap. Aku tak fikir pula Man. Fir'aun cakap, nampak, kawan kena pilih. Kawan ni pengaruh dia kuat. Kajian universiti mana saya tak ingat lah, tapi saya pernah dengar lah kajian universiti yang memotivasi kan, ada kajian universiti lah apa kan. Pengaruh kawan 50%, mak bapak pengaruh dalam 30% begitu je lah. Kawan 50%, lagi kuat pengaruh ni. Itu sebab mak bapak kena pantau anak-anak dengan siapa dia kawan. Mak aku ajak kawan, siapa kawan kau semua, nama mana, rumah mana tak. Jadi tahu, kenal. Terutama yang perempuan, kawan perempuan kan. Siapa? Lelaki perempuan? Perempuan. Lelaki tersalah sebut lah, tak boleh keluar lah. Baik, sambung. Jadi cakap dengan baik-baik. Kelima, engkau peliharakan lidahmu daripada menyucikan akan dirimu dan memuji akan dia, kerana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, habiskan sikit. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, maka jangan kau menyucikan akan diri kamu, yakni jangan kamu puji akan diri kamu. Bermula Allah Ta'ala itu terlebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Surah An-Najm ayat 32. Nanti kita sambung huraian dia. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.